kat kita, pandang rendah orang yang mengambil daripada kita, benda tu semua memang bersalut dalam diri kita, apa level pun manusia. Maka kerana itu agama, Allah Ta'ala kata, ni pengarang kitab ni kata, menganjurkan kita agar tidak mengharapkan sesuatu dari orang dan tidak mengintai-intai milik orang lain. Agama ajak kita yang tu, ajar sesuatu untuk mengekang nafsu dan keinginan yang memang sedia ada dalam diri kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mafhumnya dalam surah Taha ayat 131, janganlah engkau tujukan kedua matamu kepada apa yang telah kami berikan kepada golongan-golongan dari mereka sebagai bunga kehidupan dunia untuk kami uji mereka dengannya, kerana kurnia Tuhanmu lebih baik dan lebih kekal. Allah Subhanahu wa Ta'ala tujukan kepada orang beriman, jangan mata tu jangan duk tengok pada kemewahan orang lain. Jangan rasa pasal bila kita asyik mengintai hak orang, kita akan teringin. Memang manusia bila dia pandang satu benda tu selalu, dia akan lekat dalam kepala kita. Benda tu akan lekat. Itu konsep iklan. Kan orang pasang billboard berpuluh ribu tu, pasang kat jalan raya tu, bukan dia dapat duit di situ, dia habis duit. Tetapi itu ialah konsep iklan yang mana setiap kali orang lalu, orang lintas, orang nampak tu, dia akan masuk simpan dalam kepala. Satu ketika dia akan cari. Walaupun kadang-kadang kita kata, siapa dia nak pergi beli benda ni? Kita kata. Tapi manusia tu dia akan macam tu. Pasal tu juga syarikat-syarikat besar ni, dia sanggup berhabis berjuta hanya untuk iklan, walaupun beberapa saat di TV. Pasal benda tu lekat dalam kepala, orang nak pandang. Jadi sama dengan penyakit ini, Allah Ta'ala pesan kat kita, jangan tengok, jangan duk mengintai apa yang orang tu punya. Pasal dia akan menimbulkan keinginan untuk dapat yang sama, untuk menyaingi, bimbang kita lupa dengan kurniaan Allah Ta'ala yang lebih besar daripada sekadar perhiasan dunia. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beberapa orang Ansar meminta sesuatu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu memberikan kepada mereka. Nabi bagi. Kemudian mereka meminta lagi, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikannya kepada mereka. Kemudian mereka meminta lagi, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikannya kepada mereka, sehingga habislah apa yang ada pada baginda. Naik orang ni minta, Nabi bagi. Datang lagi minta, Nabi bagi. Ulang sampai beberapa kali tu sampai habis. Kemudian baginda berkata, ma yakunu indi min khairin falan addakhirahu ankum wa man yasta'fif yu'iffahu Allah wa man yastaghni yughnihi Allah wa man yatasabbarhu Allah wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a minas sabr. Nabi kata Ansar ni, apapun kebaikan yang ada padaku, maknanya ada benda baik, barang elok yang ada kat Nabi, Nabi kata, aku tidak akan menyimpannya dari kalian. Nabi tak simpan, Nabi tak sorok. Makna kata Nabi akan share, Nabi akan bagi. Orang minta, Nabi bagi. Itu Nabi SAW. Dalam hadis yang lain pun, bila Nabi dapat satu harta tu, Nabi akan usaha untuk tidak simpan lama. Nabi akan bagi ke orang. Cari orang miskin, cari orang susah, cari orang yang memerlukan, bagi. Ini yang Nabi sebutkan. Lan addakhirahu, maknanya Nabi sama sekali tak akan simpan sorok untuk diri sendiri. Itu sikap Nabi. Tapi itu di part Nabi. Untuk Nabi sama ada Nabi, ya Nabi akan bagi. Cuma di pihak yang kedua, di kalangan sahabat, Ansar ataupun Muhajirin, pasal related kepada yang awal tadi, yang kejaduk minta kat Nabi itu kan. Maka Nabi kata, barang siapa yang menahan dirinya dari mengharapkan sesuatu yang ada pada orang lain, nescaya Allah akan mencukupkannya. Siapa yang menahan diri daripada menginginkan apa yang orang punya,
Allah akan bagikan kepada dia kecukupan, iffah, kemuliaan, maruah diri. Barang siapa yang kaya hati, kaya jiwa lah, yakni tidak merasa kurang sehingga kan dia tidak mengharapkan bantuan orang lain. Ini perasaan yang berikutnya, dia rasa kaya, dia tidak mengharapkan bantuan orang. Kalau orang nak bagi, bagilah. Tapi dia maksud tak mengharapkan bantuan ni ialah kalau orang nak bagi, bagi. Kalau orang tak bagi, dia tidaklah sampai ke tahap kena mengemis dan meminta-minta. Dia akan usaha sendiri. Maksudnya usaha sendiri. Jadi ada dua sikap tadi. Yang pertama, yasta'fif. Dia tidak mengharapkan, tidak menginginkan, tidak mengintai untuk dapatkan hak orang. Dalam apa jua cara. Kalau cara yang agak tidaklah teruk sangat, tunggu orang bagi, minta dengan harapan orang akan bagi kat dia. Kalau cara yang lebih hina, bukan dia akan ambil dalam bentuk yang tidak halal. Minta ni boleh kalau seorang tu memang dia miskin. Hari tu kita bincangkan hadis. Ada hadis Nabi sebutkan tentang ada beberapa orang yang boleh minta. Satunya ialah orang yang dia ada 3, tapi 2 je ingat. Satu ialah orang yang baru lepas, orang yang kehilangan harta bendanya, barangkali kerana kemalangan dan sebagainya. Orang macam ni halal untuk dia minta, walaupun asalnya dia kaya, dia boleh minta. Yang pertama tu tak ingat. Yang kedua tu ialah orang yang miskin, yang disahkan oleh 3 orang qiwamu qaumihi, 3 orang yang berkredibiliti, dipercayai di kalangan kaumnya. Kalau sistem kita pakai apa? JKK. Ada lagi JKK? Something ni lah. JKK ke, pejabat penghulu ke, ketua kampung ke, ketua imam ke, apa ke. Orang yang dipercayai itu maknanya kalau seorang ni minta untuk dirinya, ada 3 orang endorse, Nabi kata halal untuk dia. Ada satu lagi tu tak ingat ada bagi ni. Tapi lain daripada tu, Nabi kata maknanya dia orang kaya, dia orang yang tak perlukan, tapi dia minta untuk diri dia. Orang yang macam ni, Nabi kata dia minta sukhtun, benda haram, perbuatan itu haram. Harta yang dia dapat haram. Yang tu. Jadi itu hadis yang satu lagi. Hadis yang ni berdasarkan kepada peristiwa dengan Ansar tadi, Nabi bagi, maknanya Nabi tahu mereka tu memang orang yang perlukan. Jadi dari sudut halal ke haram, halal. Dia minta, Nabi bagi. Dan Nabi kata Nabi tak simpan untuk diri dia, Nabi akan bagi. Cuma untuk mengasuh jiwa pihak yang macam ini, yang meminta ni, satu Nabi kata may yasta'fif, dan dia tidak mengintai hak orang, yang tidak mengharapkan, mengending, meminta orang punya, Allah Ta'ala akan cukup, akan bagi dia rasa cukup pada diri dia. Mungkin gaji kecil, mungkin kehidupan susah, mungkin orang nilai susah, tapi bila perasaan cukup ini adalah satu benda nikmat yang sukar dimiliki. Orang yang ada gaji 500, mana ada 500, gaji minimum 1,500 kan, 1,500 mungkin dia rasa diri dia tak cukup. Tapi dalam duk tak cukup tu, duk kaya hidup 5-6 tahun, 7-8 tahun, anak beranak tambah-tambah lagi, okey je. Kalau dia rasa tak cukup, mungkin dia akan sentiasa rasa berat jiwa. Tapi kalau dia rasa cukup, Allah Ta'ala cukupkan jiwa dia, dia akan lebih lapang daripada orang yang pendapatan dia 10-20 ribu sebulan. Sentiasa rasa kira-kira habis, kira-kira duit tak ada simpan, habis belanja, habis. Orang kata besar keyuk, besarlah geraknya kan, belanja mungkin tak rasa tak cukup. Jadi kecukupan daripada Allah Ta'ala ni adalah suatu nikmat yang sangat istimewa. Kita ada banyak, biasanya orang bila dia kata dia ada banyak, dia kuno nak buat itu, kuno nak buat ni. Salah satu nak buat benda baik lah. Tapi bila dapat pun, dah habis semua benda, kata belanja apa semua, yang nak buat baik itu tak buat juga. Dan dia rasa tak cukup lagi, nak kena tambah ni baru boleh buat. Tak cukup lah.
Sifat yang kedua tadi, Nabi kata wa may yastaghni yughnihillah. Siapa yang rasa dia kaya, yang kaya jiwanya, maka Allah Ta'ala akan menjadikan dia kaya. Kaya ni tadilah dengan rasa tidak mengharapkan kepada orang. Mungkin juga dengan Allah tambah harta dia. Kalau tak tambah harta pun Allah berkatkan apa yang ada pada dia. Baik, kemudian Nabi kata, barang siapa berusaha sabar, wa may yatasabbar, siapa yang berusaha untuk sabar, yatasabbarullah, nescaya Allah akan menjadikan dia sabar. Tidak ada sesuatu pun yang diberikan kepada seseorang yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Nabi sebut ni, ma u'tiya ahadun ata'an, tidaklah diberikan, dianugerahkan kepada seseorang itu suatu anugerah, suatu hadiah, gift, khairan wa awsa', yang lebih baik dan lebih luas daripada sifat sabar. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam hadis ini dengan terdakwah huraian tadi, penutup tu Allah cerita tentang keutamaan sabar. Dalam Quran Allah Ta'ala kata innallaha ma'as sabirin, kan? Allah bersama dengan orang yang sabar. Apalagi yang orang manusia ni nak, apa lagi yang manusia ni nak lebih daripada Allah bersama dengannya. Allah bagi sokongan kepada dia, Allah bagi kekuatan dalam hidup dia, Allah bagikan ketabahan dalam diri dia, Allah bagi dia rasa cukup, Allah bagi dia rasa tenang, Allah bagi pahala dan keredaan. Apa lagi manusia nak? Yang itulah bendanya. Jadi dalam banyak-banyak ni Allah kata sabar itu ialah anugerah yang paling luas, yang paling baik Allah Ta'ala bagi. Jadi benda yang kita nak kena minta, kalau ada orang nak minta macam-macam, jangan lupa minta untuk sabar. Kan kita puasa, kita berdoa, Nabi kata anna lis-saimi da'watun ma turad. Bagi orang beriman, bagi orang yang berpuasa itu ada suatu doa yang tidak ditolak. Kita ada macam-macam hajat yang kita nak minta ke Allah Ta'ala, minta. Walaupun kadang-kadang kita lupa nak minta. Tengah-tengah puasa dia tak lupa, dah buka sekali dah malam, baru teringat, alamak. Maknanya kita lepas peluang hak yang puasa, tapi kita ada peluang lagi yang malam punya, yang qiyamul lail. Kita ada masa tengah siap-siap bangkit untuk memasak sahur tu kan. Benda tu kaum ibu ada peluang lebih banyak daripada kaum bapa. Pasal depa yang bangkit sahur. Sebelum yang lelaki dia bangkit, suami bangkit, isteri bangkit dulu kan. Jadi doa tu lebih banyak peluang pada hak bangkit ni. Yang tidak nak bangkit nak berdoa apa kan. Minta, semua boleh minta, tak ada had. Salah satunya, jangan lupa minta untuk sabar. Orang kata nak marah tapi kena sabar kan. Semua benda kena sabar. Kalau kita nak kenang apa faedah sabar, kita baca hadis ni. Tak ada anugerah yang lebih besar, yang lebih hebat daripada yang lebih baik dan lebih luas, Nabi kata. Itu yang kadang-kadang ada, kalau kawan-kawan kahwin kan, ataupun ada orang kita kenal kahwin tu, dia tanya pesan sikit, baru nak pesan yang paling penting untuk orang baru berumah tangga ni, sabar. Sabar. Saya lama dulu 10 tahun dulu pesan kat kawan tu, sabar. Itu je. Sebulan lepas tu, Ustaz, betul Ustaz, dia kata, memang kena sabar. Pasal kita punya environment hidup yang bujang, lelaki dengan perempuan kan, tak tahu bila kahwin, culture shock, macam-macam benda yang tak pernah buat nak kena buat sekali. Ada seorang tu dia kata tak pernah terbayang nak kena gosok seluar baju lelaki dia. Lah dia kata, daripada kecil sampai ke besar gosok baju sendiri, kadang-kadang baju dia pun mak gosok, dia kata. Bila menikah dia kata baju lelaki dia, seluar lelaki dia semua nak kena gosok. Kalau tak sabar dia kata tinggal ya. Itu kehidupan kan. Baik. Qala al-musannif, kata pengarang kita, jangan rakus terhadap dunia, maka Allah akan mencintai anda. Dan jangan mengharap sesuatu yang ada pada orang lain, maka orang akan mencintai anda. Nampak gelojoh sangat, nampak dok minta sangat, itu dia akan kurangkan nilai harga diri, dia akan turun. Itu yang kita cuba tahan, tuan-tuan.
Kalau ada suasana yang macam ini, tahankan diri, ista'fif. Dari Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, dia kata, aku meminta sesuatu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan baginda memberi. Aku meminta lagi dan baginda memberi lagi. Aku meminta lagi dan baginda memberi lagi. Kemudian baginda bersabda, wahai Hakim, sesungguhnya harta itu hijau dan manis. Barang siapa mengambilnya dengan kedermawanan hati, maka akan diberkati. Barang siapa mengambilnya dengan keserakahan, maknanya keinginan, serakah, gelojoh dunia itu, maka dia tidak akan diberkati. Jika tidak diberkati, maka dia seperti orang yang makan tetapi tidak pernah kenyang. Makan tak kenyang, makan dan makan lagi. Dia tak puas. Nabi sambung, tangan di atas, yakni tangan yang memberi, lebih baik daripada tangan yang di bawah. Al-yadul ulya khairum min yadis sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Itu perumpamaan untuk suasana pemberian. Biasanya kalau bagi kan, kita orang yang bagi tu dia di atas tangan dia, yang di bawah meminta. Walaupun dalam keadaan yang tertentu lain pula. Kadang-kadang yang bagi tu dia bagi bawah meja. Dia bagi bawah meja, kawan yang terima pun dia akan ambil daripada bawah meja jugalah kan. Itu sama-sama bawah, tak kisahlah. Tapi itu perumpamaan. Tapi bukan untuk tajuk bawah meja tu. Bawah meja tu tajuk lain. Yang memberi lebih baik daripada yang menerima. Lalu hadis inilah hadis riwayat Muslim. Lalu aku, yakni Hakim, berkata, wahai Rasulullah, demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, aku tidak akan mengurangi milik orang lain sedikit pun setelah engkau sampai aku meninggalkan dunia ini. Maknanya ini keazaman daripada Hakim untuk dia ikut apa yang dipesan oleh Nabi SAW. Pasal Nabi kata harta ni ialah sedap lah, hijau dan manis. Benda manis orang suka. Orang penyakit je tak suka benda manis. Atau benda orang yang dah terpaksa kawal kan. Asalnya orang semua suka benda manis. Jadi kalau kita ambil dengan hati yang pemurah, maksudnya bukan tak boleh ambil dunia. Ambil dunia, kita kongsikan nikmat dengan orang lain. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Adapun dengan nikmat Tuhan, ceritakan. Bukan sekadar cerita sembang kosong, bongkak macam tu. Sembang, kongsikan nikmat dengan orang. Bukan suruh bagi sama banyak. Dah kita usahakan, tapi kena ada sesuatu yang kita bagi. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Apa yang kami rezekikan kepada mereka, mereka nafkahkan, berbelanjakan. Dan kita kena faham macam ayat tu kan, Allah Ta'ala kata mimma razaqnahum, daripada apa yang kami rezekikan kepada mereka. Mimma, daripada tu bukan berarti seluruhnya, sebahagian, banyak ataupun sikit, bergantung kepada kemampuan dan keadaan. Satu. Yang keduanya ialah Allah Ta'ala kata kami rezekikan, yang telah kami rezekikan. Maknanya segala apa yang kita miliki itu ialah rezeki daripada Allah Ta'ala. Berapa banyak benda yang kita sangka dengan usaha kita nak dapat dah. Kita deal sana, kita main deal sini, pergi lobby sana, pergi lobby sini, hantar masuk borang tender, ligan pula harga ceiling macam mana, tanya pula nak lepas konsultan, pergi minta yang tu, buat yang ini, pujuk orang, gunakan surat sokongan, dekat dah macam tak ada halangan nak dapat. Sampai ke ujung, bolehkah orang lain juga? Pasal kita cuma boleh berusaha, keputusan Allah Ta'ala yang bagi. Itu rezeki daripada Allah Ta'ala. Tuan-tuan kerja kan, tak salah kerja kerajaan ke apa-apa, kerja punya pulus panjang masa dengan kadang-kadang tu dengan harapan ini boleh dapat anugerah cemerlang ni, APC, anugerah perkhidmatan cemerlang. Punya pulangnya belum, last kali orang potong kat kona aja. Tengok-tengok nama orang lain dapat berkah tinggi. Kalau komplain, ini anugerah. Nak komplain apa? Orang nak bagi kan?
So kata mereka nak bagi macam mana pun. Tapi di pihak kita, kita kena faham itu rezeki daripada Allah Ta'ala. Bila tak ada kat kita, bukan kita punya lah. Walaupun mungkin kita yang usaha sungguh-sungguh. Banyak juga kes yang berlaku, kadang-kadang tu orang hantar surat, hantar email pagi, anda telah pun dinaikkan pangkat menjadi sekian-sekian kan. Berialah sokong. Pagi dapat email yang tu. Nak balik, nak keluar pejabat, dapat email baru. Surat yang tadi telah dibatalkan. Pernah kenal apa dia je? Saya pernah kenal apa kerja dulu. Setengah-setengah orang tu naik pangkat, dah dapat dah. Tinggal nak masuk pejabat je lagi. Elok dah kemah barang pejabat lama. Bila nak masuk, tiba-tiba dapat surat dibatalkan. Ada orang lain masuk. Ada arahan daripada atas pula. Masuk pula gaji tempat tu. Maknanya, bukan rezeki dia. Tak kisahlah kita kata orang rampas rezeki dia, orang pasir kat periuk nasi ke, orang kianat ke, itu satu bab. Satu bab, maknanya penyelewengan ke apa ke, itu satu bab. Tapi di sudut kita tu sendiri, atas dasar untuk redha dengan ketentuan Allah Ta'ala, kita tahu ini rezeki kita banyak ni yang Allah Ta'ala bagi kat kita. Kita nak kena usaha lagi, tapi untuk part yang tu kita kena redha. Bukan meredhakan penyelewengan. Kalau kata berlaku pengkhianatan, penyelewengan, bukan redha yang tu. Redha hak kita tak dapat habuan tu. Yang nak buat macam mana? Nak komplain lah. Nak bantah, buat bantahan. Ikutlah prosedur dia, ada peraturan undang-undang kan. Jalan, tak apa. Tapi untuk mendidik jiwa, jangan sampai sekiranya berlaku benda-benda macam ni, kita mempersoalkan takdir. Kita akan rasa macam, benda tu bila kita mempersoalkan tu, sebenarnya dia datang daripada rasa tak cukup tadi. Tapi kalau kita rasa kita cukup, Allah Ta'ala bagi kita banyak ni, kita terimalah. Cuma kata-kata yang tu hak aku juga. Usaha bagi dapat dengan jalan yang betul. Mudah-mudahan perjuangan mengembalikan hak pun ada pahala juga. Kan? Jadi jangan narrow, jangan sempitkan pandangan hidup ni. Kita ada banyak angle. Kod ni pun kita mungkin boleh untung, kod belah sini pun kita untung. Itu yang Nabi sebut tentang orang beriman ini, ajaban li amril mu'min. Ajaib, menggembirakan, sesuatu yang menakjubkan urusan orang beriman ini. Pasal apa? Nabi kata laisa, benda tu tak akan berlaku illalah, melainkan tu orang beriman. Apa dia? Idza asabathu sarra syakar. Bila dia ditimpa dengan sesuatu yang mengembirakan, nescaya dia akan bersyukur. Wa idza asabathu dharra, bila dia ditimpa dengan sesuatu yang mudaratkan, yang mengecewakan, yang menyakitkan, sabar, nescaya dia bersabar. Itu kelebihan jadi orang beriman. Baik, Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah manggil hakim tadi untuk diberi sesuatu, tetapi dia menolak untuk menerimanya. Ini zaman Abu Bakar panggil hakim lagi. Hakim ni siapa dia tuan-tuan? Hakim ni salah seorang wakil Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah seorang utusan Nabi. Dia adalah utusan untuk ke Yaman. Hakim merupakan salah seorang utusan Nabi ke belah Yaman sana. Jadi dia diplomat lah, kiranya level diplomat. Mana zaman Nabi dah beritahu kat dia yang tu tentang keberkatan, tentang rasa tak cukup. Bila mai Abu Bakar jadi pemerintah, Abu Bakar panggil dia nak bagi something anugerah, dia tak mau terima. Kemudian Umar hendak memberinya lagi, dia tetap menolak. Zaman Umar dia tolak. Lalu Umar berkata, aku bersaksi kepada kalian wahai kaum muslimin, bahawa hakim ni, ketika aku tawarkan haknya dari harta rampasan perang, dia menolak untuk menerimanya. Hakim tidak pernah mengurangi harta orang lain setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai dia meninggal dunia. Di sini tuan-tuan, nak ceritanya apa dia? Hakim hak dia punya yang dia berhak pun dia tak mau. Maka apatah lagi untuk ambil hak orang lain. Dan azam dia, ikrar dia depan Nabi tadi ialah dia takkan ambil hak orang. Kalau bukan dia punya, dia takkan lintah ambil. Tuan-tuan, part ini satu benda yang sebenarnya perlukan jiwa yang lapang, jiwa yang besar. Kita bersaing dengan orang, kadang-kadang kita bersaing dengan orang dalam apa jua bentuk. Persaingan dari sudut jawatan, persaingan dari sudut pengaruh, persaingan dari sudut tender, nak masuk kerja, projek ni, sebenarnya sekecil-kecil projek sampai kepada sebesar-besar projek. Kadang-kadang memang sampai ke satu tahap orang yang menyaingi kita tu memang dia lebih layak.
Memang dia lebih berhak, memang dia lebih mampu, memang dia lebih yang sepatut melekat dia. Tapi oleh kerana rasa tak cukup kat diri tadi, kita usahakan sesuatu supaya dia tak dapat, kita dapat. Maka itu sebenarnya melanggar apa yang dicontohkan kepada kita daripada sikap Hakim bin Hazim tadi, Hakim bin Hizam tadi. Yang tu. Itu bukan, itu dari sudut orang yang bersaing. Kita nak cerita juga pada kawan-kawan orang-orang yang kerja di bahagian procurement kan, yang jaga bahagian projek, bahagian tender apa semua tu kan. Benda ni sangat penting untuk rasa cukup diri tu. Dia dah ada gaji besar, dia dah ada segala macam, tapi boleh kalau rasa tak cukup dengan dunia ni, menyebabkan dia boleh pulas juga sistem supaya apa yang dia nak tu dia dapat, walaupun menyalahi peraturan. Ada banyak tempat berlaku, tak mau sebut lah, tapi kalau tanya kawan-kawan yang kontraktor apa semua masuk ni, ada jenis perangai. Tuan-tuan saya tengok dalam paper kan, tender, kenyataan tender, tak salah apa bentuk pun, dia setiap bagi tarikh tutup sekian-sekian. Yang menetapkan tarikh tutup ni dalam jabatan ke apa semua dipanggil procurement ni. Kadang-kadang tu oleh sebab geng sendiri tak dan siapkan dokumen nak masuk, kita anjakkan lagi 2 minggu. Sedangkan dari sudut peraturan dah habis dah. Oh taklah, tak apa, aku panjat sikit lagi nak bagi peluang orang lain sama masuk. Fine, tak apa. Letak dah syarat, ciri-ciri apa-apa, syarat-syarat untuk syarikat yang nak masuk sekian-sekian banyak, sekian bentuk kemampuan dan sebagainya. Bila orang dah masuk macam tu kan, dah dapat markah tinggi kat kawan ni, geng dia tak dapat. Tukar syarat pula, syarat sikit lagi, nak ketepikan kawan tu, nak bagi boleh kat kawan dia juga. Itu orang panggil apa? Alih goalpost. Kalau geng-geng hak developer, kontraktor ni, dia tahu lah benda tu, dia panggil alih goalpost. Tukar sampai 3-4 kali, sebab dia ada kepentingan dalam benda yang macam tu. Hak tu berdosa tu. Nayalah orang yang dah masuk dah apa semua kan, kira sikit lagi nak dapat ke dia, tukar pula syarat, maka dia tak cukup syarat, ataupun syarat dia menyebabkan markah dia jadi kurang, pasal kau tambah syarat kemudian nak bagi boleh kat kawan tu. Jadi benda-benda macam ni sebenarnya dia perlukan kepada jiwa yang jelas tentang hubungan kita dengan dunia. Kalau orang yang jiwanya tamak macam tadi tu, dia takkan rasa kenyang. Dapat. Jadi dia kontrol semua. Tu orang panggil kartel. Hari tu timbul dalam media kan tentang kartel projek. Jenis macam tu lah. Dia susun semua tu. Dan benda susun ni tuan-tuan, nak abang sini, dia sebahagian besarnya tu dia tak babit orang politik pun. Dia makan cekak level tu je, geng tu je. Tak sangkut dengan geng politik yang besar tu pun. Adalah kot yang bertajuk-tajuk yang lain, tapi yang berakar umbi ni, yang dipanggil kartel tu, dia sendiri. Tukarlah ahli politik, tukarlah kerajaan 14 kali pun, tukar lambang apa pun, hak geng tu lagi tu di situ, dia kontrol. Jadi tuan-tuan tak boleh nak kata ini semua orang politik ni. Dah tak tentu lagi, belum tentu. Pasal penyakit tu dia bukan masa tu je, daripada dulu sampailah tukar yang tu juga. Jadi geng tu je lagi, selagi geng tu ada di situ, macam tu lah. Punca dia yang ni, dia rasa dunia ini diambil dengan penuh keserakahan. Jadi dia akan makan selagi rasa tak puas, sekalipun mungkin dia ambil hak orang lain. Berbanding dengan Hakim bin Hizam ini tadi, orang yang ada kemampuan, orang yang dapat memahami petunjuk Nabi SAW. Umar menjadi saksi. Bila dibagi benda yang dia berhak pun dia tak mau, apatah lagi orang lain punya. Tu dia kata, hakim tidak pernah mengurangi harta orang lain. Selepas Nabi SAW wafat, sampailah dia tu sendiri meninggal dunia. Itu dia panggil sifat iffah. Sifat apa? Iffah. Nabi SAW bersabda, wa ahlul jannati thalathatun dhu sultanin muqsitun mutasaddiqun muwaffiqun wa rajulun rahimun raqiqul qalbi likulli dhi qurba wa muslimin
wa afifun muta'affifun dhu iyal. Baik. Nabi SAW kata penduduk syurga tu ada 3 jenis, 3 kategori. Nabi kata yang pertama, dhu sultanin muqsitun mutasaddiqun muwaffiqun. Tu sifat dia. Dhu sultan maknanya orang yang memiliki kekuasaan, orang yang ada kuasa, pemimpin, penguasa, jadi raja, haji kerajaan, jadi apa saja. Yang apa? Yang bersifat adil, yang memberi derma yang tepat, orang yang penyayang dan bukan sedap, pengusaha yang memberi derma yang tepat. Dzu sultanin muqsitin, yang adil, penguasa yang adil. Mutasaddiqun muwaffiqun maknanya dia memberikan sedekah dalam bentuk yang tepat, bukan membazir, tidak bagi pada orang yang tak sepatutnya. Kadang-kadang bila jadi pemimpin, bila jadi orang yang ada harta, dia bagi juga banyak, dia bagi, tapi dia tak bagi pada orang yang sepatutnya. Golongan sasaran yang patut dapat bantuan tak dapat. Hak geng tertentu ni makin kaya. Bukan salah pada bagi, tapi salah pada channel. Itu satu benda yang kita kena ambil kira juga. Kadang-kadang ada orang dia bagi duit NGO kan, tolonglah ambil NGO ni, bagilah. Nak bagi siapa? Ikut sukalah bagi. Dia berkata ikut suka tu supaya atas kebijaksanaan orang yang terima. Tapi untuk jadi mutasaddiqun muwaffiqun ini, orang yang terima amanah tu dia jangan asal bagi. Alah, duit aku. Perangai macam alah bukan duit aku, dah bagi duit lagi, sudahlah. Kalau kita ada kesukaran untuk menyampaikan, mungkinlah nampak duit kau bagi. Tapi kalau kita ini ada kesungguhan, kita akan pastikan setiap duit yang kita bagi ini biar dia tepat kesasaran. Dia tidak akan dapat membasmi kemiskinan. Dengan sekadar bagi duit bulan puasa 10-20 ribu, dia tak akan basmi kemiskinan, tapi dia akan mengurangkan beban masyarakat. Jadi nak bagi kat siapa? Bagi dalam keadaan yang kita boleh usahakan sebaiknya. Itu dipanggil mutasaddiq, sebagi dan tepat pilihan tu. Itu Nabi kata sifat pertama yang ada untuk ahli syurga, iaitu orang yang ada kuasa dan dia buat kerja macam tu. Yang kedua Nabi kata rajulun rahimun raqiqul qalbi likulli dhi qurba wa muslim. Seorang yang bersifat penyayang, rahimun penyayang, raqiqul qalbi lembut hati terhadap setiap kaum kerabatnya dan orang muslim. Bukanlah orang muslim tu bukan kaum kerabat, bukanlah kaum kerabat tu bukan orang Islam. Maksudnya ialah dia lembut hati, akan ada rasa simpati dan empati kepada first kali orang yang ada pertalian keluarga dengan dia, dan selepas itu dengan setiap orang Islam. Nak tunjukkan orang itu baik ataupun tidak, tuan-tuan, sebenarnya dia tahu konsep priority. Orang susah ni ramai merata, duk bagi bantuan, kadang-kadang dia sampai lupa adik-beradik sendiri pun susah. Bila dah ketemu adik yang susah tu, dia pergi dia lah, pandai-pandai nak cari duit. Itu pun B40 juga, itu pun asnaf juga. Tapi kita sanggup bagi lepas sampai ke tempat lain, yang tu kita tak bagi bantuan. Sedangkan tanggungjawab tu pada zi qurba, zawi qurba. Kita bagi bantuan jauh-jauh, satu lorong kita pun ada yang tak makan juga. Tak pernah kita nak tanya khabar pun. Jadi dalam bab raqiqul qalbi ada rasa simpati dan empati ni first kali dengan orang yang related dengan kita, orang yang dekat dengan kita, kalau keluarga, adik-beradik kita, jiran tetangga, orang yang circle kita tu, yang tu bukan terhad kena bagi yang tu saja, tapi kita katakan priority dia bagi kepada yang itu. Baik, dan yang ketiga Nabi sebutkan, dan yang ketiga ni fokus kita, iaitu afifun muta'affifun dzu'iyal, orang yang menjauhkan diri dari meminta-minta daripada orang lain dalam keadaan dia mempunyai tanggungan. Afifun ada harga diri. Afif, dia ada harga diri.
Muta'afifun dia tahan diri dia dari jadi pengemis. Kalau istilah bahasa berat sikit, jadi bangsat, minta dengan orang, suka kerja minta aja. Tak. Dzu'iyal, walaupun dia ada apa nama tanggungan dia yang dia pun tanggung. Tapi jiwa dia lebih, hati dia nurani dia lebih fikirkan macam mana nak mencari nafkah yang halal untuk bagi menyara hidup. Bukan dengan sekadar meminta-minta. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi dalam bab meminta-minta ni bukan kata haram semua. Ada kategori manusia yang Nabi suruh minta, Nabi kata boleh minta dan kita boleh bagi bila orang minta. Itu ada tuntutan dan ada tanggungjawab dia. Tetapi dari satu sudut kemuliaan harga diri itu, itu yang diajarkan. Itu dia panggil akhlak. Hukum halal haram satu bab. Tapi dalam yang halal itu dia ada akhlak. Dalam yang halal tu dia ada akhlak. Jangan asal boleh saja. Akhlak itu yang menjadi mewarnai, mencantikkan peribadi kita. Jadi untuk iffah perasaan, ada harga diri itu benda yang sangat penting. Dalam hadis ini kata walaupun dia ada tanggungan, kalau fikirkan ada orang kata bukan untuk saya tapi untuk tanggungan saya, dia duduk kerja minta je kan. Boleh tak? Boleh. Dia perlu. Tapi untuk sesuatu yang lebih tinggi nilainya, dia kena berusaha dalam bentuk bukan meminta-minta. Niaga ke apa ke. Dalam kisah Abdurrahman bin Auf kan, bila dia tinggalkan Mekah, dia orang sangat kaya. Bukan kata sikit kaya, memang sangat kaya. Tinggalkan Mekah tu sehelai sepinggang tuan-tuan. Bayangkan kalau kita tinggalkan kata benda. Teringat lah, memang teringat. Pasal kita usaha bertahun-tahun tiba-tiba terpaksa tinggalkan. Memang berbekas dalam jiwa. Tapi Abdurrahman bin Auf, dia boleh tinggalkan segala-gala nikmat dunia, kekayaan apa semua tu. Tinggal macam tu je. Sebab Allah perintah hijrah. Sebab Allah perintah hijrah, sebab Nabi suruh, dia ikut hal tu. Jiwa dia lapang untuk yang tu. Tapi dia bukan berhenti sampai menangisi masa silam. Dia bukan kenangan lalu mengusik jiwa, KLMJ. Bukan yang tu. Dia fikir macam mana nak develop balik diri. Nampak? Jadi Abdurrahman bin Auf ni, bila dia digandingkan dengan seorang Ansar, siapa nama tu? Bukan Sa'id bin Mu'adh. Tak ingat nama siapa tu. Juga orang yang ada harta. Bila kau tu tawarkan kepada dia harta, dia terima, tapi dia kata bukan ambil, dia nak pinjam. Boleh tak dia pinjam? Boleh, pasal dia tak ada kata langsung. Boleh tak kalau dia terima sebagai sedekah? Pun boleh, pasal dia dah tinggal selai sepinggang, tak ada apa dah, dia memang tinggalkan semua. Boleh. Tapi itu orang yang ada iffah, harga diri, dan dia tahu dia boleh develop diri dia. Cuma dia perlukan modal. Jadi yang dia nak, dia kata boleh bagi duit, tapi aku nak pinjam buat modal. Bila dia dapat develop dia pulang balik benda tu. Itu orang yang ada harga diri. Dia bukan mentang-mentang orang dah bagi, ambil balas terus lah. Nak kata apa? Halal. Boleh lah kalau nak ambil terus pun halal. Kawan tu pun bagi dengan redha. Tetapi orang yang ada kemuliaan diri, nak bagi tak apa, aku ambil, appreciate benda ni, tapi nak develop, dapat balik duit, aku bagi balik, ulang balik. Jangan buat ruyuk macam tu. Ada orang mai pinjam duit Ustaz, berapa? 500, bagi pinjam 500, tak pergi pinjam pula. Nak berapa? Yang ni nak buat sekian-sekian. Sampai ke sudah. Buat relax, buat tak tahu je. Bagi pasal tu kalau bagi pinjam ke apa ke, dia kena buat rekod. Tak kira lupa lah. Dalam duk lupa tu, lupa nak bayar hutang tu, kita duk tengok update dalam Facebook, pergi merata. Yang tu yang terluka tu. Kan? Saat pergi melancong, saat pergi umrah, saat pergi yang tu, saat pergi beli, orang keluar jam G-Shock ke apa ke, beli beratur sama juga. Kalau tak pergi bazar Ramadan, tak main lah makan hak kecil-kecil, makan hak beratur 4 jam tu. Kan? Tapi hutang orang tak mau bayar. Itu orang yang tidak punya harga diri. Keutamaan dia bila dah harta, pulanglah balik benda tu. Kalau rasa nak perlu tangguh, nak pakai sikit lagi, maklum kan, tak maaf, duit dah ada sikit dah, tapi nak kena guna sikit lagi. Adalah understanding kat situ kan. Right. Jadi ini 3 ciri yang Nabi sebut. 3 ciri ni bukan 3 ni sajalah duduk dalam syurga, tapi nak begitu antara ciri yang duduk dalam syurga, ciri utama dalam syurga yang ni Nabi sebutkan, supaya menjadi motivasi kepada kita untuk ambil angle mana yang kita boleh. Nak kata jadi Dhu Sultan, kita tak ada kuasa apa.
Tentang kita bukan pemimpin masyarakat apa semua kan. Tapi kita boleh jadi rahimun, raqiqul qalbi, orang yang lembut jiwa, orang yang ada simpati, itu kita boleh. Kita boleh jadi afifun muta'affif. Seterusnya Nabi SAW bersabda, beruntunglah orang yang masuk Islam dan diberi rezeki yang cukup, lalu diberi kepuasan dengan apa yang ada padanya. Ini dipanggil apa? Qanaah. Sifat rasa cukup dengan diri sendiri. Cukup dengan diri sendiri, lalu menyebabkan dia tidak mengharapkan apa yang ada di tangan orang lain. Keburukan perasaan bila ada yang mengharapkan benda di tangan orang lain, dia boleh lajak sampai ke tahap kita mengambil tidak dengan cara yang halal. Itu bahaya. Nabi SAW bersabda lagi, laisal ghina an kathratil aradi walakinnal ghina ghinan nafs. Bukanlah orang kaya itu orang yang banyak hartanya, tetapi yang kaya itu ialah kekayaan jiwa. Kekayaan jiwa. Kalau kita orang tak miskin ke kaya, kita kena suka diri kita lah. Kalau kita rasa kita jiwa hidup di lapang, walaupun seadanya, kaya lah tu, kaya jiwa. Baik, maksudnya orang kaya itu bukan orang yang memiliki banyak harta. Boleh jadi seseorang yang memiliki banyak harta, tapi dia tidak pernah merasa puas. Oleh kerana itu, dia tidak dikatakan kaya, kerana masih rakus. Jadi orang yang kaya itu adalah orang yang merasa puas dengan apa yang ada pada dirinya. Dia tidak pernah mengharap-harap apa yang ada di tangan orang lain. Yang ini tuan-tuan, perasaan puas hati ni, dia ada dua keadaan tau. Satu tu ialah puas dalam bentuk qanaah. Dia zuhud, dia terima seadanya, dan dia tak mengharapkan untuk ambil hak orang. Tapi perlu juga ada rasa tidak puas dari sudut achievement, dari sudut pencapaian. Kita rasa aku dah ada banyak ni, dan kita dengan banyak ni kita boleh bagi kepada beberapa orang. Maknanya kalau aku ada banyak sikit lagi, aku boleh bagi tambah lagi pada orang lain. Jadi kalau kita ada perasaan itu ialah tidak puas yang positif, tidak puas yang elok, pasal kita menggandakan kebaikan. Tapi kalau kita rasa tak puas itu sehingga menyebabkan kita nak hak orang, yang tu yang dimaksudkan di sini. Baik, Ibn Taymiyah rahimahullah berkata, orang yang kaya hati itu adalah orang yang tidak rakus. Orang yang merdeka, tetaplah dia budak, yakni hamba, selama dia masih rakus. Dan seorang budak ni bukan budak kecil ni, budak ni maksudnya hamba, slave, adalah orang yang merdeka ketika dia merasa puas dengan apa yang ada. Walaupun dia hamba, macam Bilal bin Rabah pernah jadi hamba kan, sebelum dia merdekakan, Khabbab dan sebagainya, tapi lepas tu dia merdeka lah. Mana yang jadi hamba ni, dia tu kira sebenarnya jiwanya merdeka bila dia reda, bila dia cukup dengan apa yang ada. Oleh kerana itu, setiap orang harus segera memangkas dorongan nafsunya agar hatinya tidak diisi oleh perasaan miskin dan rakus. Miskin dan rakus sangat berbeza dengan tawakal dan kekayaan hati, kekayaan jiwa. Kita kena potong perasaan miskin dan rakus. Kalau aku miskin, bila miskin tu kita boleh nakkan tambahan lagi. Rakus sebab kita rasa tak cukup, dia akan timbul tamak dan haluba. Bila tamak dan haluba itu menguasai diri kita, kita akan lupa sempadan mana yang halal, mana yang haram. Itu sebenarnya tuan-tuan sangat menakutkan. Antara doa Nabi SAW, Allahumma kfina bihalalika an haramik. Ya Allah, cukupkanlah kami dengan apa yang halal di sisimu daripada apa yang haram di sisimu. Wa bifadlika amman siwak, daripada kelebihan yang engkau bagi daripada kelebihan orang lain. Doa tu Nabi ajar tu, doa untuk kita mendapat rezeki yang halal. Nanti tuan-tuan pergi cari balik search dalam Google apa semua, doa minta rezeki yang halal. Ada doa Nabi ajar. Buat yang tu. Baik, sikit lagi nah. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya, seseorang membawa tali, mengikat kayu bakar dan memikulnya untuk mendapatkan rezeki,
itu lebih baik daripada meminta-minta pada seseorang, sama ada diberi ataupun tidak. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ini hadis tentang apa? Orang yang kerja sekalipun pikul kayu api, jual kayu api, susahlah, maknanya hidup melarat, kerja susah, lebih mulia daripada yang meminta-minta. Orang yang keluar jual di bazar Ramadan kan, kadang-kadang tu dia bukan orang senang, dia jual cari tempat, jual ayak tu, kadang-kadang orang datang sikit. Ada yang viral dalam mana ke, tengok anak dia tengok dantung tu, sepanjang tu pernah berjual tu RM20. RM20 sekali berjual, modal hari tu tak lepas. Tapi itu RM20 itu lebih mulia dengan perkataan Nabi ni daripada orang yang mungkin dia dapat banyak, ratus sebulan, ratus sehari, tapi dengan kerja dia minta ke orang. Minta tu secara mengemis. Cara mengemis pun termasuk, apatah lagi kalau yang cara scam orang. Minta tolong screenshot Telegram lah, apa semua kan, saya hilang duit lah, apa semua. Yang tu lagilah haram. Yang mengemis tu bagi orang yang susah dia tidak haram, tapi dari sudut kemuliaan tadi Nabi kata lebih baik yang bekerja daripada yang mengemis. Tapi kita kena ambil kira juga, ada orang dia ni bukan masalah dia tak mau kerja, sakit, dia sakit, dia tak mampu, jangan paksa dia kerja pula. Ada orang dia memang ketua keluarga, suami, tapi dia dengan penyakit berjalan tak boleh, tulang pun rapuh. Tapi tulang rapuh ni jangan bayang macam si Alibaba berjalan lapuk tu pula, kan tak mau kerja, kukurak tangan dia tu kan, bukan yang tu malas. Memang dia baring, mungkin dia tak boleh berjalan, mungkin dia ada penyakit yang lain, macam-macam jenis penyakit dunia ni. Kadang-kadang nampak macam sihat, tapi kot mental disorder ke, kalau kerja menyusahkan orang. Jadi untuk kita judge orang, kita kena ambil kira yang tu panggil empati tadi. Yang ada mungkin isteri dia, mungkin mak dia sihat, tapi kalau keluar pergi kerja, siapa nak jaga anak di rumah pula, siapa nak urus rumah tangga. Kadang-kadang ada orang yang perlu diuruskan, basuh najis dia lah, apa semua kan, susah benda tu. Macam ada kes dulu di satu negeri tu, bila datang orang besar lah, orang politik kan, nak bagi bantuan, tengok budak tu kena tambat, kena rantai dekat besi tingkap rumah dia tau. Tangan tu panjang sikit lah, duduk sorang-sorang. Wih, zaman tu mesti tak berapa viral, tak ada Facebook, tak pernah lagi tau. Jadi orang rasa macam tergamak lah, siapa dia, mak dia tinggalkan anak sorang-sorang kena macam tu, macam mana dengan dia lapar dan sebagainya. Sabar dulu, jangan judge lagi. Bila mak dia balik, berlakulah interrogation kan, tanya siapa macam tu. Dia kata kami duduk berdua, dia memang nak kena jaga, tapi dah memang tinggal berdua, tak ada siapa nak jaga yang tu, saya nak kena pergi kerja. Kalau saya tak pergi kerja, kami nak makan apa? Takkan nak mengharapkan bantuan kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Jadi bayangkan tuan-tuan, ada di ceruk-ceruk masyarakat kita jenis yang macam tu. Dia terpaksa sacrifice kan, anak tu ditinggalkan, nasib lah pun nak jadi pun, dia kena keluar pasal dia kena kerja untuk dia dapat duit tu nak bagi sara hidup dia berdua. Jadi benda-benda macam ini sebenarnya sangat banyak dalam masyarakat. Dan untuk orang yang seperti itu, dia termasuk orang yang Nabi SAW sebutkan lebih baik daripada dia meminta-minta. Walaupun boleh dia meminta-minta, tapi dia ada harga diri dia. Kadang-kadang bukan masalah harga diri, masalahnya orang tak sampai bantuan, tak sampai, terlepas pandang dan sebagainya, dan dia kena bekerja untuk dapatkan duit. Ialah kalau bagi bantuan pun 300 sebulan. JKM kan 300 sebulan kan, mana maunya 300 sebulan. Tentu dia kena dapatkan bantuan yang lain. Yang JKM tu pula dia bagi, ialah banyak tu lah, pasal bukan nak bagi seorang, dia berapa ribu orang lagi nak kena bagi. Jadi dia bagi banyak tu sebagai satu sumbangan bantuan. Di pihak orang yang menerima, dia kena usaha lagi untuk bagi cukup. Jadi tak boleh salah, Allah sikit sangat bagi, bukan nak layan seorang, berpuluh ribu lagi nak kena layan kan. Jadi kerana itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita bila baca hadis macam ni, kita berinteraksi dengan masyarakat, kita kena tengok semua angle tu, supaya jiwa kita jadi orang yang syukur kepada Allah Ta'ala,
jadi orang yang sabar dengan suasana masyarakat, jadi orang yang ada rasa simpati untuk kita tidak mudah mengecam dan mencela orang. Kadang-kadang jadi susah kan. Baik. Satu lagi dia. Dari Samurah bin Jundab radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-masailu kuduhun ka yakdahu biha ar-rajulu wajhahu, faman syaa'a abqa ala wajhihi wa man syaa'a taraka illa ay yas'ala ar-rajulu dha sultanin aw yas'ala fil amri la yajidu minhu budda." Orang yang meminta-minta sama dengan orang yang melukai wajahnya. Barang siapa ingin tetap punya muka, yakni tidak kehilangan harga diri, maka bertahanlah, jangan meminta-minta. Barang siapa ingin meminta-minta, maka mintalah kepada penguasa atau ketika dia dalam keadaan sangat terpaksa. Hadis riwayat Abu Daud. Dari Thauban radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menjamin kepadaku bahawa dia tidak akan meminta-minta kepada orang lain, maka aku akan menjamin syurga untuknya. Lalu Thauban berkata, aku berjanji tidak akan meminta-minta. Maka dia tidak pernah meminta-minta sedikit pun pada orang lain. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, dua hadis ini ialah tentang, kita nak katakan, celaan meminta-minta. Nabi kata, ini perumpamaan. Perumpamaan Nabi ni benar lah. Orang yang meminta-minta daripada orang, sebenarnya dia ibarat orang yang melukakan wajahnya. Buruk lah muka ni, kalau kita lukakan jadi buruk lah kan. Orang siap beli krim bagai-bagai, nak glowing dan nak bagi cantik, bubuh botok, bubuh krim, nak bagi cekang, bagi elok muka tu. Tapi kalau dia bagi buruk muka, tak elok lah kan. Dia lukakan muka jadi tak elok. Parut lah apa semua, heret muka, mungkin berdarah menanah. Nampak kehuduhannya. Jadi itu adalah perumpamaan yang Nabi bagikan untuk orang yang mengemis, yang meminta-minta. Bila dia minta, ibaratnya dia lukakan diri dia. Maknanya dia mengurangkan harga dirinya. Nabi SAW kata, siapa yang nak muka tu elok, ada harga diri, dia jangan minta-minta. Tahan diri dia daripada meminta-minta. Itu yang Nabi ajar satu. Yang keduanya ialah, tapi Nabi bagi ada exit clause di situ, ada pengecualian. Barang siapa yang dia kiranya macam terpaksa juga nak minta, dia kena minta dengan penguasa. Minta dengan penguasa ni maksudnya minta dengan pihak berwajib. Siapa dia? dia ada lagi sekarang ni. Saya letak berak ni. Seorang pun. Oh, tengin benar. Tergelak. Bila dalam orang tu namanya Datuk. Tak payah sebut. Sebut nama lah ni sudah. Lain. Yang bagi yang sebut, yang bagi tak apalah. Dia jelah. Ya, itu dari sudut masalah dia pula. Dari sudut orang yang minta, dia memang kena minta ke orang macam itulah. Minta, maksud pihak berkuasa ini, kalau dari sudut kita ialah pembimbing masyarakat kita. Dan kalau dari sudut kita juga, pusat zakat, Baitul Mal, itu orang yang bertanggungjawab untuk kita minta. Dan di sudut dia pula, dia akan tengoklah kriteria atas peraturan yang dia ada tu. Masalah peraturan itu betul atau salah, itu tanggungjawab dia dengan Allah Ta'ala. Dari sudut dia culas, dia tak mau bagi, urusan dia dengan Allah Ta'ala. Tapi di peringkat orang yang nak minta ni tadi, kalau nak minta, minta yang tu. Dan itu tadi sebenarnya, kenapa yang berlaku sekarang ni, orang dah tak minta sana, orang akan minta merata-rata. Sebab sistem nilai kita dah berubah. Sistem kita dah rosak. Sistem tu orang lagi mengharapkan minta bantuan dengan NGO daripada minta dengan pihak yang pihak yang sepatutnya bagi. Kita kisah kita pandemik ketua 6 bulan dia tutup. Setahun lah keadaan. Bangunan kena bayar. Api air kena bayar. Dia kerja buat moratorium dan juga termasuk apa? Cina yang guna kedai sewa tempat ni. Dia tak duit, dia tak budi moratorium ke dan orang tahu. Jadi apa nak buat? Masa itu lepas Ramadan, sahabat kita lagi dengan Batu Salam
buat sumbangan untuk asatizah yang tak ada wajib. So, tak dengar tu. Alhamdulillah, saya tak nak baca. Saya selepas raya tu pun saya buat. Alhamdulillah Ustaz, bila minta jabatan payah, menghasil dia payah. Dia orang awam kita, sahabat-sahabat kita dalam grup, saya dapat 10,000 bayar. Ni pengalaman yang baru, 40 tahun sudah. Bayar 6 bulan tu 10,000 saya bayar. Nangis lah, saya rasa sedih. Alhamdulillah, rupanya kita minta hadis Nabi ni memang Allah bantu. Nah, itu isu dia berbeza. Sekarang ni yang disebutkan ialah meminta untuk diri sendiri. Satu lagi kita minta untuk institusi. Yang larangan ini lebih khusus kepada minta untuk diri sendiri. Kalau kita memang menguruskan institusi, rumah anak yatim, sekolah dan sebagainya, memang nak kena survive macam pandemik, maka dia tak termasuk dalam macam yang macam ini. Kita kena minta untuk yang itu. Yang tadi tu ialah dia dan keluarga dia, itu memang agak bersifat peribadi. Sekarang ni kalau kita untuk institusi umum dan kita kena berjuang survive untuk yang tu, tak boleh minta lah. Benarnya dah tak boleh minta dengan penguasa, nak buat macam mana? Dan itu ada sikit tadi ni. Minta sama ada dengan penguasa, orang yang ada kuasa, pihak berwajib, pusat zakat, baitul mal, JKK ke, kalau boleh minta, kalau apa mana yang ada bantuan. Tapi tuan-tuan nak kena tahu juga, orang politik adun semua, berapa banyak sangat bantuan dia. Jangan sangka masa tu kalau kita nak minta, kita pastikan yang kita minta tu memang benda perlu, supaya kita tidak menyebabkan kita ambil hak orang. Ini cerita sebelum pandemik. Orang dulu-dulu ni kadang-kadang nak kenduri kahwin anak sendiri pun minta duit sumbangan daripada YB. Perangai tu sebenarnya itu adalah perangai yang menyebabkan, tuan-tuan, YB tu duit gaji dia banyak tu je. Berapa ribu? Bukan ratus-ratus ribu seorang. Tapi dia nak kena bagi pada setiap orang yang minta dengan dia, dia takkan jatuh. Orang nak mengundi ni, dia kena bagi, dia tak mau jatuh. Tetap orang minta, dia akan bagi. Duit mana nak dapat? Itu yang menyebabkan dia terpaksa duit tepi. Itu yang dipanggil political fund. Dari sudut undang-undang Malaysia, political fund itu legal. Tak ada siapa parti politik yang boleh masuk dan nak masukkan dalam parlimen tu nak kata halang political fund. Mampu keras semua nanti. Pasal orang di bawah ni memang kerja dia minta-minta. Depa tu banyak tu je gaji dia. Elon habis tinggi kalau banyak pun 50,000 sebulan. Belanja dia sendiri sebelum jadi menteri tu pun dah, dari menteri jadi pun 20,000 sebulan, 30,000. Tinggal lagi 30,000 tu. Hak tu nak lagi macam-macam lagi benda. Tiba-tiba orang ni minta. Tak cukup, cari mana? Tu yang timbul isu political fund. Itu timbul isu duit tepi. Jadi kalau kita nak sekat yang tu, kena sekat juga attitude masyarakat. Kalau minta terpaksa je ni, sebenarnya itulah panggil keutamaan, minta yang tu. Ini kalau kadang benda hak peribadi sendiri yang apa semua, setakat nak mencantikkan pintu gerbang sekolah. Benda boleh kutip ke cikgu-cikgu pun cukup berduit sangat. Setakat nak minta buat partition surau bahagian perempuan dengan lelaki, alah 5,000, 10,000, kolek sama sendiri. Minta itu, minta dengan WB. Bila kita minta untuk yang itu, mungkin orang susah, orang yang B40, asnaf, yang tak ada bantuan nak kena minta, agihan dah pergi ke sini. Dia nak kena bagi juga yang tu, dia kena cari sumber lain pula. Nak kata dia bagilah duit dia, duit dia banyak mana sangat pun, itu je duit dia pun. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, kadang kita senang cakap, kita lupa orang tu pun manusia juga, kan? Jadi bila kita sini rosak, dia akan rosak yang di atas. Baik, jadi kerana itu akhir sekali Nabi SAW pesan kat Thauban, orang yang bukan mengemis, yang tidak meminta-minta ini, Nabi jaminkan syurga untuk dia. Jadi itu sebagai motivasi yang besar untuk kita dah. Wallahu ta'ala alam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum lisairil muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Ada apa lagi saudara kau nak bincang apakah? Tak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.